Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita mana ni? Baik. Katanya wa tabtulus salatu bi ziyadati fi'lin walau sahwan min ghairi jinsi salah in kathura mutawaliya ka thalathi khatawat aw darabat mutawaliyat la in qal ka khatwatain aw kathur wa tafarraqa بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأول. Rasanya baca dah. Ha? Mana? Mana? Makruhatus salah. Kata Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa tukrahu wa huwa yudafi'ul akhbathain. Nak makruh sembahyang padahal dia yakni al-musalli yudafi'ul akhbathain, menahan kencing dan berok. Al-akhbathain maksud al-akhbathain di sini adalah kencing dan berok. Jadi kalau kita nak kencing biar kencing, kalau kita nak berok biar berok. Kalau kita benda tahan kecing, tahan berok, kita sembahyang maka makruh. Sama juga wa bihadrati ta'amin aw syarabin yatuqu ilaih. Dan di hadapan makanan atau minuman yang sangat-sangat mengingin ia, kembali kepada al-musalli ilaihi ila ta'am aw syarab. Jadi makanan ada, minuman ada, diri dia memang sangat menginginkan kepada makanan dan minuman tu, maka makruh dia sembahyang. Kerana ia akan mengganggu khusyuk dia. Kerana perbuatan tersebut ia akan mengganggu, ataupun keadaan tersebut ia akan mengganggu khusyuk dia. Jadi kita nak khusyuk lagu mana, hati duk teringat ke makanan, duk teringat kepada minuman. Illa in khasya khurujul waqt. Melainkan barulah tidak makruh sekiranya bimbang ia akan keluar waktu. Kalau dia makan dulu ataupun minum dulu, maka akan habis waktu. Akan habis waktu. Maka ketika tu, baik. Tak bolehlah makan dulu. Tak bolehlah minum dulu. Bukan mesti kena sembahyang di dalam waktu. Baik. Seterusnya katanya wa yukrahu tashbikul asabi'. Makruh mentashbikkan al-asabi'. Al-asabi' ni maksud dia al-asabi'. Al-asabi' jari jemari. Ni tashbik. Ni begini tashbik. Ni dipanggil tashbik. Itu dipanggil dia tashbik. Kita benda menyilang jari jemari di antara satu sama lain. Ikutlah. Ni dipanggil tashbik. Jadi makruh tashbik al-asabi'. Dia masalah makruh tashbik al-asabi' ni dia ada perbincangan yang panjang. Dia ada perbincangan yang panjang. Adakah tashbik al-asabi' ni makruh hanya khusus di dalam sembahyang, ataupun sebelum daripada sembahyang juga makruh, ataupun khusus tashbik saat itu makruh ketika seorang tu berada dalam masjid? Okey. Secara ringkasnya begini, masalah tashbik.
Apa hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama bahawasanya seorang hak yang duduk di dalam masjid, seorang hak yang duduk dalam masjid, jangan main. Kirinya lagi abang kimi video call. Baik. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah daripada Ka'ab bin Ujrah. Yang mana kata Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat Rasulullah, satu ketika Rasulullah melihat seorang qad syabbaka asabi'ahu fi salah. Rasulullah tengok seorang tu tengah semayang, dia tashbik tangan, dia tengah semayang. Maka fafarraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabi'i. Rasulullah rungkai balik tangan jari jemari dia hak yang dia tashbik. Baik. Tapi dalam masa yang sama ada hadis menjelaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang hak yang nak pergi ke masjid mentashbikkan tangan. Orang hak yang nak pergi ke masjid mentashbikkan tangan. Lepas tu di sana ada hadis yang menyatakan pada satu hari itu Rasul semayang, lepas daripada semayang Rasul tashbik tangan. Okey. Jadi ada hadis yang menyatakan bahawasanya ada sahabat tengah semayang tashbik tangan, Rasulullah leraikan tangan dia. Okey. Dan ada hadis yang menjelaskan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tashbik bagi orang yang nak pergi ke semayang. Orang nak pergi semayang pun Rasul larang. Ada hadis yang menyatakan bahawasanya selepas daripada semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashbik tangan. Maka daripada hadis-hadis ini, apa hak yang disebut oleh ulama fiqh adalah sebahagianlah. Dalam masalah ni ada khilaf yang panjang, ada khilaf dah. Ulama fiqh menyebut bahawasanya tashbik tangan dalam sembahyang hak tu makruh. Tapi kalau lepas sembahyang walaupun masih lagi berada dalam masjid tidak makruh kerana perkara tersebut pernah dibuat oleh Rasulullah. Orang hak yang menanti sembahyang, oleh kerana orang hak yang menanti sembahyang pada hukum orang sembahyang, maka juga atas pandangan sebahagian daripada ulama juga makruh dia tashbik. Kita duk nanti nak sembahyang, ada sebahagian ulama mengatakan makruh tashbik. Okey, hak ni berkenaan dengan sembahyang. Jadi, hak yang kita nak bincang ni adalah tashbik di dalam sembahyang, hukum dia adalah makruh. Cuma hak tadi hak yang kita cerita saat ni tu hukum tashbik secara lebih luas lagi, bukan hanya dalam sembahyang sahaja. Baik. Seterusnya kata dia, waliltifatu li ghairi hajah makruh. Waliltifatu atas pada tashbikul asabi'. Makruh iltifat, berpaling. Berpaling di sini adalah berpaling dengan kepala. Kalau berpaling dengan dada, batal sembahyang. Ni berpaling dengan benda, berpaling dengan kepala. Berpaling dengan kepala li ghairi hajah, tanpa ada sebarang hajat, hukum dia adalah makruh. Baik. Okey, jelas. Kalau ada hajat tu masalah lain. Apabila ada hajat maka terangkat makruh. Ketika saja-saja hukum dia adalah makruh. Dia semayang, bunyi orang buka pintu tengok lalu. Bunyi orang buka pintu tengok. Lambat bunyi orang buka pintu. Tengok lalu. Hidup sah tepi tiba mari makmum lain. Tengok makmum. Makmum mari kat ni, tengok ni pula. Okey, hak tu perbuatan tersebut adalah makruh. Dia kata ada hajat, hajat mana nak kenal orang duduk tepi. Tak, hak tu hajat yang tidak mu'tabar, hak yang tidak dikira oleh syarak. Baik. Antara perkara hak yang makruh lagi dalam sembahyang adalah waraf'u basarihi ila sama'. Mengangkat pandangannya ke langit. Mengangkat pandangan ke langit dilarang dalam sembahyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin
Kata Rasulullah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'. Wana tu ada tu pakak duk akak kepala ke langit tau. Okey, kita cakap kita gitulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah. Wana tau pakak akak langit tau. Pakak akak ada pandangan ke langit dalam sembahyang. Fashtadda qawluhu fi dhalik. Jadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersangatan kerah pada perkara tersebut. Akak kepala, akak pandangan ke langit dalam sembahyang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahunna an dhalik. Hendaklah mereka itu berhenti daripada perkara tersebut. Aw la tukhattafanna absaruhum. Ataupun akan disambar pandangan mereka itu. Aw la tukhtafanna absaruhum. Gitu. Aw la tukhtafanna absaruhum, ataupun akan disambar pandangan mereka itu. Sebab itulah kata ulama makruh memandang ke langit dalam sembahyang. Lepas tu nak pandang mana? Kena pandang pada tempat sujud. Melainkan ketika ucap asyhadu an la ilaha illallah, sunat tangan pada sunat pandang kepada hujung jari ataupun pada jari. Wan nadharu ila ma yulhi. Dan perkara yang antara perkara yang makruh lagi adalah memandang kepada perkara yang melalai ia ma akan dia. Benda yang boleh melalaikan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh isteri dia menjatuhkan tirai kerana ia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menukar atau balik baju ketuang dia kerana baju tersebut melalai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Jadi memandang kepada perkara-perkara yang melalaikan, hukum dia adalah makruh. Kita pada hari ini kalau kita tengok banyak masjid di hadapan dinding hadapan penuh dengan ukiran. Sebenarnya perbuatan tersebut adalah makruh. Perbuatan tersebut adalah makruh. Bermacam-macam ukiran. Jadi orang yang duduk sebelah depan saat ni tu kadang-kadang duk bilang ukiran, oh comel. Aku tu benda yang melalaikan. Sama juga dengan sejadah. Sejadah bermacam-macam corak. Tok Imam baca panjang sikit, kalau hak yang boleh faham makna ayat Quran tu boleh tahan lagi. Maksudnya dia boleh cuba tadabbur makna daripada bacaan Tok Imam. Kalau tak faham pun, kalau Tok Imam suara sedap, boleh juga dengar sedap suara Tok Imam. Tok Imam suara tak sedap. Contoh. Makmum pula tak faham ayat. Tok Imam baca panjang pula. Baik. Sejadah comel, corak comel. Habis jadah tu. Duk bilang sesa lah. Berapa batang tiang di atas jadah tu bilang habis. Tu dia mengganggu khusyuk dalam sembahyang. Sebab itulah makruh. Antara perkara makruh adalah memandang kepada perkara yang melalaikannya. Baik. Seterusnya. Wa kaffu thawbih. Dan makruh menahan kainnya. Menahan pakaian dia makruh. Menahan pakaian. Contoh ni. Orang yang pakai baju ni di sisi lengan baju. Anda dah ingat nak lepas saat ni. Okey. Ni tengah sembahyang kalau kita buat gini hukum dia makruh. Rasul larang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Diperintah kepadaku untuk aku sujud di atas berapa anggota? 7 anggota. Alal jabhah. Di atas dahi wa asyara ila anfi. Tapi Rasul isyarat kepada hidung. Sebab tu hak yang paling comel adalah dahi sekali dengan hidung. Sebab ketika Rasul kata alal jabhah, Rasul isyarat kepada hidung. Lepas tu wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain. Kata Rasulullah, dan 2 tangan, 2 lutut dan hujung-hujung kaki. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperintah kepada aku bahawa aku tidak boleh melipat pakaian. Dan aku tidak menahan rambut. Jadi maka kata ulama, menahan pakaian ketika kita sembahyang hukum dia adalah makruh. Tahan pakaian. Ni lipat lengan baju, lipat kaki seluar, hukum dia makruh. Baik. Dah tadi kita ada bincang kan. 2 kali dah kita bincang masalah ni kan.
Ada sebahagian daripada orang yang dia apabila dia semayang, dia pun lipat seluar. Dia lipat seluar duduk atas, lebih daripada atas buku lali. Kerana dia tahu bahawasanya melabuhkan seluar lebih daripada buku lali, hukum dia adalah makruh. Ia melabuhkan seluar lebih daripada buku lali, hukum dia makruh. Labuh kain ke, seluar ke, jubah ke. Hukum dia adalah makruh. Makruh ketika tidak ada khuyala. Kalau ada khuyala, maka hukum dia adalah haram. Okey, boleh faham? Kalau dalam fiqh dipanggil dia bab isbal, nama dia. Kita sebut dah kan? Itu panggil bab dia bab isbal. Dan ada kalau sebahagian daripada ulama Arab Saudi memang cukup kerah dalam bab isbal. Sebahagian daripada ulama Arab Saudi memang cukup kerah dalam bab isbal. Sebab memang di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya ma asfala minal ka'bayn minal izar fa finnar atau kama qala. Maksudnya apa yang berada di bawah buku lali daripada pakaian maka adalah neraka. Ni untuk lelaki lah, untuk orang puan lain. Untuk orang puan, hadis Ummu Salamah menyebut bahawasanya ketika Rasulullah kabur dagu tu, maka Ummu Salamah kata, kalau begitu wahai Rasulullah, akan zahirlah kaki dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang puan boleh melabuhkan lebih sepanjang satu hasta, tapi jangan lebih daripada satu hasta untuk menutup kaki. Baik. Jadi dia panggil dalam bab isbal. Dia ulama fiqh menyebut bahawasanya kalau melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, hukum dia adalah makruh. Jangan kata dah ustaz tu buat, orang ni buat, jangan. kita kena ingat hukum hakam adalah berdasarkan kepada wahyu menurut kefahaman ulama mu'tabar. Baik. Jadi melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, hukum dia adalah makruh. Cuma kalau ada sifat khuyala, barulah hukum dia adalah haram. Ni pandangan majoriti ulama. Namun sebahagian daripada ulama hadis dan sebahagian daripada ulama fiqh, oleh kerana dia melihat kepada sebahagian hadis Rasulullah sebut secara mutlak tanpa mengkaitkan khuyala ataupun tidak, maka dia kata lagu mana sama ada sifat khuyala ataupun tidak, tetap hukum dia adalah haram. Baik, cuma ada khuyala, hak tu bab haram lain pula tu. Maksudnya semata-mata buat lagu tu haram tu. Itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi ini bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti daripada 4 mazhab, hukum dia bukan haram, hukum dia adalah makruh. Baik. Dan ana ada buat penulisan dalam bab ni. Ana ada buat penulisan dalam bab ni. Okey. Dalam masalah melabuhkan pakaian, seluar, lebih daripada buku lali, ni dia bukan khusus dalam sembahyang. Bukan khusus dalam sembahyang. Bahkan di luar sembahyang sekalipun hukum dia sama. Manakala dilarang melipat, dilarang menahang pakaian dalam sembahyang, dia khusus dengan sembahyang. Okey, boleh faham kan? Boleh faham dah. Maka ketika orang tu dia pakai luar labuh, okey, dia telah melakukan perkara yang makruh. Luar sembahyang, lepas tu dia nak sembahyang. Kalau dia gelipat, makruh. Kalau dibiarkan begitu juga, makruh. Okey, bagaimana cara untuk dia terlepas daripada dua makruh tersebut? Cara dia mudah, cari kain. Cari kain pelekat. Betul tak gitu? Ataupun cari luar yang sikat, tukar, payah dia. Tu jalan penyelesaian dia. Dah kalau tak ada dah, tu je ada. Maka ketika tu dia kena buat mana hak yang lebih ringan. Ni dipanggil dia irtikab akhafid dararain. Dia kena melakukan hak yang mana paling ringan daripada dua kemudaratan. Lepas pun makruh. Cuma lepas makruh saat itu bukan hanya dalam sembahyang, bahkan luar sembahyang pun sama. Manakala lipat hukum dia makruh. Maka dia kena tengok mana hak yang lebih ringan. Baik, mungkin lebih ringan ni berbeza daripada sudut pandangan ulama, mungkin berbeza. Sebab kalau ulama yang berpandangan bahawa saja melabuh lebih daripada buku lali hukum dia adalah haram, maka jelaslah lebih ringan lipat berbanding dengan lepaskan. Betul tak gitu? Lipat lebih ringan daripada lepaskan. Okey, itu yang pertama. Tapi ada sebahagian
ulama memandang bahawasanya hak yang lebih daripada buku lali dilarang adalah ketika berjalan. Sebab di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala. Sesiapa hak yang menyeret pakaiannya dalam keadaan dia ada sifat khuyala. Okey, dalam ada sebahagian daripada riwayat menyebut man jarra. Jadi bermakna dalam sembahyang saat itu dia tidak berjalan. Apabila tidak berjalan, maka tidak ada hukum tersebut. Jadi bermakna lebih ringan dia saat itu lepaskan berbanding dengan lipat. Kerana lipat hukum dia adalah makruh. Manakala melepaskan lebih daripada buku lali tanpa berjalan, maka tidak makruh. Okey, jadi daripada sudut pandang mungkin berbeza. Wallahu a'lam. Walaupun kita guna kaedah irtikabu akhafid dararain, tapi hak mana hak yang lebih mudarat, hak mana hak yang lebih kuat mudarat, hak mana hak yang ringan, mungkin sudut pandang ulama berbeza. Wallahu a'lam. Baik. Sama juga wasya'rih ataupun wasya'rih, dan menahan rambutnya. Jadi rambut dia ditahan, diikat, hukum dia makruh. Orang lelaki ikat rambut makruh. Manakala orang puang hak yang dia sanggul rambut dia, itu tak ada masalah orang puang. Sebab payah untuk dia rungkaikan. Sebab di sana ada hadis yang menyatakan bahawasanya orang puang tidak menjadi masalah, tidak rungkai rambut dia ketika dia mandi wajib. Tapi cuma ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada syarat dia kalau sekiranya rata. Kalau sekiranya rata, kalau dia tidak rungkaikan rambut. Baik, di sana ada hadis begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada perempuan yang sanggul rambut untuk tidak merungkaikan ketika mandi wajib, maka perkara tersebut boleh diteruskan sehingga dalam sembahyang. Okey, boleh fahamkan. Jadi masalah orang lelaki, hukum tahan rambut adalah makruh. Sama juga wa wad'ihi tahta imamatih, meletakkannya rambut dia di bawah imamahnya. Dia masuk dalam tahan rambut kau tu, meletakkan rambut di bawah imamah, di bawah serban dia. Jadi rambut dia panjang, dia pun masuk dia letak bawah serban. Baik. Katanya wa mashul ghubari an jabhatih, dan menyapu debu daripada dahinya ketika dia semayang atas tepi patah ke atas tanah. Jadi masa dia sujud adalah pasir di tanah di dahi dia. Tiba-tiba dia sapu dalam semayang, hukum dia makruh. Kerana ia menafikan khusyuk. Jadi semayang ni dia ada syughul dia, ada kesibukan dia. Jadi duk mai benda hak yang ada di atas muka ni, hak tu bukanlah sesuai dengan keadaan orang hak yang sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak ni dalam sembahyang. Manakala lepas daripada sembahyang, hak tu tidak menjadi masalah. Wa tatha'ub, dan menguap tengah sembahyang. Okey, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dan kalau terjadi juga, fa in ghalabahu wada'a yadahu ala fami. Kalau sekiranya ghalaba, apa nama ghalaba? Mengatasi ia akan dia, memenangi ia akan dia. Maksudnya dah nak kawal dah. Dan ngatuk sangat dah nak kawal. Bah, dah nak kawal, tidur depan orang pun tidur. Dan ngatuk sangat. Okey, ketika tu wada'a yadahu ala fami. Meletaklah ia akan tangannya di atas mulut. Tutup mulut dengan tangan. Di asal tutup mulut dengan tangan, tutup mulut dengan tangan dalam sembahyang hukum dia makruh tanpa sebarang hajat. Tetapi ketika ada hajat yang diizinkan oleh syarak, maka tidak makruh tutup tangan pada mulut. Contoh nak nguat, tutup tangan pada mulut tidak menjadi masalah walaupun dalam sembahyang. Okey, sama juga dengan masalah kita ni pakai mah dalam sembahyang. Okey, kalau ketika ada hajat, bimbang, maksudnya terkena jangkitan dan seumpamanya, maka tidak makruh. Faham? Baik. Jadi sekarang ni kalau masa kita pakai mah, lepas tu kita nguak,
dalam sembahyang. Tak payah tutup mulut pun tak apa kan? Dia kata dah, mah ada dah kan? Gitu. Tak payah tutup mulut. Okey. Kalau kita tengok kepada litera hadis, kepada zahir hadis, tutup dengan benda? Dengan tangan. Kalau kita tengok kepada zahir hadis, tutup dengan tangan. Sebab di sana ada hadis benda? Allah Rabbi. Ana pun okey. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila menguap oleh seorang di kalangan kamu, "falyumsik biyadihi," dia kena tahan dengan tangannya, "ala fi," atas mulut dia. Okey, zahir hadis Rasulullah suruh tahan tangan pada mulut. Letak tangan pada mulut. Fa inna syaitan yadkhul, kerana syaitan dia masuk. Ketika orang tu nguap, kalau dak tutup tangan di mulut, syaitan masuk. Jadi tengok kepada zahir hadis, apa hak yang diperintah adalah tutup dengan tangan. Okey, boleh faham? Hak yang diperintah adalah tutup dengan tangan. Jadi tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Wal mubalaghatu fi khafdhi ar-ra'si fi ar-ruku', dan berlebih-lebihan pada merendahkan kepala pada rukuk, hukum dia makruh. Jadi ada orang rokok siapa ke nampak tunduk sangat kepala dia. Okey, hukum dia makruh. Wa wad'u yadihi ala khasiratihi, meletakkan tangannya di atas khasirah, pinggang dia. Kita panggil dia khasirah. Kita panggil cekok pinggang kan. Tengah sembahyang, hukum dia makruh sebab dia tidak sesuai dengan keadaan orang sembahyang, sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan orang sombong. Wal busaqu qibala wajhihi wa yaminih, dan ludah di hadapan mukanya dan sebelah kanan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang orang yang dalam masjid sedang sembahyang diludah sebelah hadapan, kerana hadapan adalah kiblat, sebelah kanan ada malaikat. Begitu hak yang disebut dalam hadis. Kau nak ludah bal an yasarihi fi thawbihi aw tahti qadami, ataupun bahkan dia kena ludah sebelah kirinya pada pakaiannya, ataupun di bawah tapak kakinya. Ini masalah kalau dia sembahyang di luar masjid. Masjid di zaman kita lah. Masjid di zaman Rasulullah tidak sama dengan masjid di zaman kita. Jadi masjid di zaman kita tak boleh main buat ludah bawah kaki. Memang kalau main buat ludah bawah kaki, orang ambak dah tak boleh mari masjid. Jadi kena ludah mana? Zaman kita ni ludah dalam poket. Ludah dalam poket. Sebagai contoh, poket molek duduk alik kiri. Baik. Cuma depan pula. Jadah. Pandai tak imam. Tak jadah. Kebiasa buat. Tu bau busuk masjid semayang. Baik. Seterusnya katanya syurutus salati wa arkanuha wa ab'aduha wa sunanuha. Syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Ada tak tulis tajuk itu? Tak ada. Hak ana dia ada tulis. Okey, kalau tak ada, kita terus baca. Katanya walis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunan. Dia bagi sembahyang ni, ada bagi sembahyang beberapa syarat, rukun-rukun, ab'ad. Lepas tu wa sunan, sunat-sunat. Dia ab'ad pun sunat juga, wa sunan sunat. Cuma perbezaan ab'ad adalah sunnah yang kuat, tuntutan dia seolah-olah dia adalah sebahagian daripada sembahyang. Sebab tu dinamakan sebagai ab'ad. Ab'ad jamak daripada perkataan ba'd. Ba'd makna sebahagian. Ba'd makna sebahagian. Baik, manakala sunan maksudnya adalah sunat hai'ah. Kita ada sunat ab'ad dan kita ada sunat hai'ah. Katanya fasyurutuha thamaniyah. Maka syarat-syarat sembahyang ada 8. Yang pertamanya adalah taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Suci anggota
daripada hadas. Lepas tu daripada najis. Dia masalah najis ni yang dimaksud dengan suci anggota daripada najis. Yang pertama adalah najis yang tidak dimaafkan. Yang keduanya adalah bukan hanya khusus pada anggota, bahkan ia merangkumi juga pada pakaian dan tempat sembahyang. Thaniyan, yang kedua, wasatrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat dengan sesuatu yang dapat yang menutup warna kulit, dengan menutup aurat dengan sesuatu yang menutup warna kulit. Kerana penutupan aurat dalam sembahyang lain daripada penutupan aurat pada pandangan mata manusia. Pandangan mata manusia mesti kena tutup aurat, kena tutup warna kulit serta dengan tutup bentuk. Tetapi kalau penutupan aurat dalam sembahyang hanya mencukupi tutup warna kulit walaupun tidak tutup bentuk. Okey, boleh faham. Tapi kalau sembahyang di masjid tak boleh lah, sebab kita melibatkan orang tengok pula. Kalau kita sembahyang seorang, kalau kita pakai pakaian yang memang pakaian getah bentuk tubuh tapi tak dapat dah warna kulit, maka memadai. Tapi daripada sudut comel tak comel lah. Kita bukan nak cerita comel ke tak, kita nak cerita memadai ataupun tidak. Yang ketiganya, wathalithan wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, dia menghadap kiblat secara yakin ataupun menghadap kiblat secara zon. Orang yang duduk dekat dengan Kaabah mesti kena yakin. Orang yang boleh tengok Kaabah, orang yang duduk jauh dengan Kaabah, maka secara zon sahaja. Menghadap kiblat mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i adalah menghadap ain kiblat. Tidak memadai menghadap pihak kiblat. Namun di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan cukup menghadap pihak kiblat, jihatul qiblah. Jadi kalau kiblat ke sana, kita hadap ke sana walaupun sengit ke kanan sikit, sengit ke kiri sikit, tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Rabi'an wa khamisan wa sadisan, keempat, kelima, keenam, wajtinabul manahi, dia kena menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Wahia, dan itu al-manahi al-kalam, bercakap. Yang dimaksud dengan bercakap di sini adalah bercakap dengan sengaja. Percakapan yang disediki kalau disengajakan ia membatalkan sembahyang. Maka antara syarat sah sembahyang mesti kena meninggal, menjauhi percakapan yang sedikit yang disengajakan. Dan kalau banyak yang disengajakan, lebih lagi batal. Baik. Yang keduanya, percakapan yang banyak walaupun tidak disengajakan. Walaupun secara terlupa. Dia terlupa cakap. Dia lupa dia sedang sembahyang, dia cakap banyak. Maka ia membatalkan sembahyang. Wal akl, dan makan. Dia kena menjauhi daripada makan. Daripada makan. Makan ni yang dimaksud dengan makan di sini adalah makan dengan sengaja. Sama ada sedikit ataupun banyak. Dan makan dengan secara terlupa walaupun banyak. Makan secara terlupa tapi dengan syarat banyak. Okey, sebab kalau makan sikit terlupa, ia tidak membatalkan sembahyang. Ingat tak? Baik. Wal fi'lul kathir, dan perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak dengan 3 anggota secara berturut-turut. Wa ma'rifatu, dan kadang-kadang perbuatan yang sedikit pun ia membatalkan sembahyang. Kalaulah fahishah, kalau keji. Contoh wasbah, sekali lopak. Batal sembahyang. Jadi kena jauhi perkara tersebut untuk sah sembahyang kita, kerana ia termasuk dalam syarat sah sembahyang. Wa ma'rifatu dukhulil waqti walau dhanna, mengetahui masuk waktu walaupun dengan dhan, secara sangkaan yang kuat, walaupun tidak yakin. Cukup boleh dengan hanya dhan sahaja. Wal ilmu bi fardhiyyati as-salati wa bi kayfiyatiha, dan kena tahu dengan fardunya sembahyang, dengan tahu kefarduan sembahyang. Sembahyang ni diwajibkan, sembahyang zuhur diwajibkan, sembahyang asar diwajibkan, dia kena tahu. Wa bi kayfiyatiha, dan kaifiatnya sembahyang, bagaimanakah cara nak sembahyang.
Kaifiat sembahyang dia kena tahulah. Kalau dia tak tahu kaifiat sembahyang, mana boleh nak sembahyang. Dia tidak tahu bagaimana sembahyang, macam mana dia nak sembahyang. Okey, famata ukhilla bi syartin minha batalatis salah. Maka manakala cedera satu syarat daripadanya, daripada syarat-syarat tersebut, batalatis salah, batal sembahyang dia. Baik. Mithlu an yasbiqahu al-hadathu fiha walau sahwa. Dia yasbiq ni maksudnya sabaqul hadath, maksudnya berhadath tanpa disengajakan. Tu yasbiqul hadath. Mendahului akan dia oleh hadath fiha fi salah. Walau sahwa, walaupun dalam keadaan terlupa. Dia kalau kita sengaja berhadath dalam sembahyang, hak tu sepakat ulama mengatakan batal sembahyang. Tetapi kalaulah kita tidak sengaja berhadath, maksud batal sembahyang saat itu, kita ambil wuduk kena sembahyang semula. Tapi kalau tengah kita sembahyang tiba-tiba terkentut, sebagai contoh, maka apa mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sembahyang dia batal, ambil sembahyang, dia kena sembahyang semula. Tapi di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain yang mengatakan bahawasanya dia sabaqul hadath, seorang yang sabaqul hadath, ia tidak membatalkan sembahyang daripada awal. Bahkan lepas daripada dia ambil wudu, boleh dia sambung balik. Boleh dia sambung balik. Tapi dengan syarat-syarat dia lah. Boleh sambung balik. Mazhab Imam Syafi'i tak boleh sambung dah, dia kena istiqnaf. Kita ada bina dengan istiqnaf. Bina ni sambung je. Manakala istiqnaf adalah mula semula. Okey. Sebagai contoh. Daripada rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, kita buat 3 rakaat dah. Daripada rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, 3 rakaat dah, tinggal serakaat lagi. Okey, boleh faham kan? Ataupun kita buat contoh lebih teruk lagi lah, kita buat contoh. Daripada sujud yang kedua, daripada rakaat akhir dah, nak bangun tahiyat. Masa dia bangun, dia tekan mana? Tekan tangan, beruk tu ambil angin. Okey, batal sembahyang. Okey, hal tu dipanggil sabqul hadath. Hal tu dipanggil benda sabqul hadath. Adakah dia sengaja ketuk? Tidak. Kalau dia sengaja ketuk, okey, sepakat ulama mengatakan sembahyang dia batal. Lepas tu dia kena ambil air sembahyang dan dia kena sembahyang semula. Hal tu dipanggil benda istiqnaf balik sembahyang. Tapi kalau sabqul hadath, maksudnya bukanlah sengaja daripada dia terkentut, maka ketika tu atas pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, tapi ini bukan pandangan mu'tamad, dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain, selepas daripada dia ambil wuduk semula, maka dia boleh sambung balik. Itu dipanggil dia dalam istilah kita bina. Okey, boleh faham? Katanya lagi, au tusibahu najasatun ratbatun wa lam yulqi thawb aw yabisatun fayulqiha bi yadihi aw kummi, ataupun mengenai akan dia oleh najis yang lembab, wa lam yulqi thawb, okey, dia tidak mencampur pakaian tersebut. Kalau dia campur lalu, hak tu tak ada masalah. Najis hak yang lembab kan. Jadi apabila najis hak yang lembab, kalau dia buang najis saja pun tetap lembab saat itu ada pada pakaian, tetap najis juga. Dia kena buang pakaian. Jadi kita nak buang pakaian, payah nak buat contoh dengan jubah. Kita buat contoh benda piyah. Piyah gas debok. Tak cicok gini sebab ni ni kali ke-86 dah kena gini contoh. Allah Rabbi. Dia pun selalu dah buang lalu pakaian, tolak lalu pakaian tersebut. Tapi dengan syarat jangan berada dalam masjid. Sebab kalau duduk dalam masjid, maka dia akan menajiskan masjid. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Au yabisah. Yabisah makna benda yabisah. So. Yabisah apa dia? Bukan. Yabisah lawan bagi ratbah. Sini najasah, ratbah. Oh ni benda yabisah. Oh ni dia kata
Soalan nanti kita jawab ke dia. InsyaAllah. Muhammad Nazmi tanya. Lagu mana nak bina? Nak ikut pandangan ni kali. Allah Rabbi. Nanti kita jawab semula. InsyaAllah. Au yabisah. Yabisah makna benda ni? Kering. Maka fayulqiyaha biyadihi au kummih. Dia capuk najis tersebut dengan tangannya. Dia ambil, dia buang. Au kummihi ataupun dia capuk dengan lengan baju dia. Tak boleh juga, batal juga. Sembayang dia. Sebab apa dia? Sebab dia menanggung najis. Faham tak? Allah Rabbi salam sama. Ustaz, macam mana kalau memang dia tahan dari rakaat kedua dah nak ketuk, lepas nak bangun sujud terakhir keluar juga. Boleh sambung atau mula balik solat Ustaz? Okey, pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i kena mula semula. Kena mula semula. Nak salam lela dah. Up, tubik. Dak edang. Dak apa sapakung tubik dulu. Allah marah dia. Mulut cakap, hak nu nak cakap juga. Tapi hak nu cepat cakap daripada mulut. Mulut lambat sikit cakap. Baik, okey. Mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, wajib kepada dia mula semula. Ambil wuduk, mayang semula. Allah Rabbi. Seterusnya, au takshifar rih auratahu wa tab'ud as-sutrah. Membuka oleh angin akan auratnya. Semayang depan kipas, kipas besar. Dia duduk depan, kipas duduk belakang. Masa dia sujud, kipas duduk atas latar molek. Selok habis. Mujur pakai spender je. Tu pun nampak juga spender lama cari sikit. Contoh. Nampak kok. Okey. Hal tu batas sembahyang tapi dengan syarat ia tidak tutup selalu. Illam tustar halah. Sekiranya tidak ditutupi selalu. Tapi kalau ditutup lalu, tak batal. Wa tab'udus sutrah. Jang jauh, tutup. Kalau tutup lalu, tak batal. Kalau tak tutup lalu, batal. Au ya'taqida ba'du af'aliha fardan wa ba'duha sunnah wa lam yumayyizhuma. Dia i'tiqad sebahagian daripada perbuatan sembahyang tu fardu, sebahagian daripada perbuatan sunat, tapi dia tidak dapat membezakan mana fardu mana sunat. Dia kata ada fardu ada sunat. Dia tidak tahu mana fardu mana sunat, maka ketika tu tidak sah sembahyang dia kerana dia tidak mengetahui fardunya sembahyang. Kan tadi kan wal ilmu bi fardiyatiha. Okey, boleh faham kan? Tapi falawi i'taqada anna jami'aha fard. Tetapi sekiranya dia beriktikad semuanya perbuatan sembahyang fardu, wajib kena buat. Salah. Tapi dia tidak gosok sembahyang ni. Au badara bi ilqa'i thawbin najis. Ataupun segera mencapuk pakaian hak yang mutanajis. Wa binafdil yabisah, dan dia retak najis hak yang kering. Wa satril aurah, dan terus menutup aurat. Badara bi satril aurah, atas pada ilqa. Segera menutup aurat, ketika tu lam tabtul, tidak batal sembahyang dia. Allah katanya wa arkanuha 17. Rukun sembahyang ada 17. Yang pertama an-niyah, yang keduanya wa takbiratul ihram. Ini mudah je. Yang ketiganya wal qiyam. Tapi qiyam macam pernah kita cerita sebelum ni. Qiyam fil fardi lil qadir. Ia dua syarat tu qiyam. Pada sembahyang fardu bagi orang yang mampu. Yang keempat wa qiraatul Fatihah. Baca Fatihah wal basmalatu ayatun minha. Basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. War ruku'u wat tuma'ninah. Rukuk dan tuma'ninah. Dia kira tuma'ninah pada rukuk satu rukuk. Yang ke-7, 8 wal i'tidal wat tuma'ninah. Tuma'ninah dalam i'tidal dia kira satu rukuk. Yang ke-9, 10 was sujud wat tuma'ninah. Sujud dan tuma'ninah.
11 12 wal julusu bainas sajdatain wat tuma'ninah. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. 13 14 wat tasyahudul akhir wa julusu. Duduk tasyahud akhir dan duduknya. Dia tasyahud akhir dia tak ada kata tuma'ninah. Qiyam tak ada kata tuma'ninah. Kerana qiyam ada bacaan wajib di dalamnya. Tasyahud akhir ada bacaan wajib di dalamnya. Maka di situ ada dah tuma'ninah dengan sendiri. Tetapi dalam rakaat, i'tidal, sujud dia tidak ada, duduk antara dua sujud dia tidak ada bacaan wajib. Semua bacaan sunat. Maka sebab itulah antara rukun sembahyang mengikut pandangan dia adalah tuma'ninah. Tapi ada sebahagian ulama dia kata bukan rukun sembahyang. Tuma'ninah ni. Tuma'ninah rakaat ni adalah syarat bagi rakaat itu sendiri. Ada setengah kata tuma'ninah syarat, ada setengah kata tuma'ninah adalah rukun. Ni dipanggil khilaf lafzi, daripada sudut amali sama je. Orang yang tidak ada tuma'ninah maka maksudnya tak jadi sembahyang dia, sama ada atas pandangan yang mengatakan tuma'ninah rukun ataupun atas pandangan yang mengatakan tuma'ninah adalah syarat. Katanya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih, selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Wat taslimatul ataupun wat taslimatul ula. Tadi kita baca wassalatu kita baca. Sila. Semua tu belaka. An-niyatu, takbiratu, cuma al-qiyam, batu qira'atu, ruku'. Semua bagi depan belaka. Kerana dia badal bagi 17, patu an-niyatu badal bagi 17 khabar bagi arkan. Hak lain itu ataf pada an-niyatu. Wa taslimatul ula, memberi salam yang pertama. Manakala salam yang kedua hukum dia sunat. Wa tartib hakadha, dan ikut susunan seperti ini, atau yang ke-17. Manakala wa ab'adha, sunat ab'ad ada sittatun, ada 6. Yang pertama adalah at-tasyahudul awal, yang keduanya wa julusu, duduk tasyahud awal, yang ketiganya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih, selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Yang keempatnya adalah wa alihi, selawat ke atas keluarga Rasulullah fil akhir, pada tasyahud akhir. Yang kelima wal qunut, yang keenam wa qiyamu, qiyam untuk qunut. Wa ma ada dzalika sunan, apa yang selain daripada demikian itu, selain daripada fardu, selain daripada ab'ad, semuanya adalah sunnah hai'ah. Baik, sunnah hai'ah dalam sembahyang. Okey, seterusnya katanya babu salati tatawwu', bab pada menyatakan sembahyang tatawwu'. Baik, soalannya adakah kena tuma'ninah masa duduk istirahat untuk dapatkan pahala sunat? Soalan daripada Ustaz Muhammad Kamil Amrullah. Okey, dia sebenarnya sekurang-kurang duduk istirahat adalah benda sekurang-kurang sekadar tuma'ninah. Jadi kalau sekiranya tak sampai tempoh tuma'ninah, tidak sampai tempoh tuma'ninah, dia tempoh tuma'ninah ni adalah sekadar ucapan subhanallah. Baik, kalau tidak sampai kepada tempoh tersebut, maka dia belum lagi dikirakan sebagai orang yang melakukan duduk istirahat. Wallahu a'lam. Manakala soalan-soalan lain nanti Yana jawab mula. Kebetulan Ana dah nak rehat hari ni. Dah nak rehat, rasa letih sikit. Allah Rabbi, insyaAllah kita jawab semula. Soalan-soalan lain minggu depan kita jawab semula. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.